yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ini kali yang kedua kita jumpa, insyaAllah. Dan nak tanya sedikit dulu sebelum saya teruskan. Tajuk pagi ini tajuk yang sangat-sangat penting dan juga sangat berat. Saya hanya boleh cakap mengikut masa yang diberikan. Macam mana? Dan tajuk yang saya akan bincang pagi ini adalah tentang keaslian Quran. Macam mana kita boleh buktikan Al-Quran yang kita baca selama ini benar-benar daripada Allah SWT. Macam mana boleh buktikan? Sepatutnya kita umat Islam sebelum beriman pada Quran, buktikan dulu. Hari ini kita buat terbalik. Beriman dulu. Bukti tak bukti, wallahu a'lam bishawab. Tak penting. Sebenarnya kan, buktikan dulu. Bila kita dapat buktikan Quran itu benar-benar daripada Allah, maka akidah kita akan meningkat mendadak, macam roket. So tajuk ini tajuk yang sangat-sangat berat. Ada pilihan. Nak saya menyampaikan tajuk ini macam mana? Yang ringan-ringan pun boleh, yang berat pun boleh, yang nak secara menyeluruh pun boleh, atau nak pendek saja. Pendek dan padat. Pendek dan padat. Okey. Artinya saya tak menyampaikan seperti biasa yang saya sampaikan. Saya ringkaskan saja. Boleh? Biasanya kalau permulaan saya saja, mungkin muslimin muslimat, kalau saya tak bagi jawapan, semua tak boleh hidup. Contoh, saya tak bagi soalan lah, saya bagi gambaran saja. Hari ini kalau tanya umat Islam, betul tak kita percaya Al-Quran ini daripada Allah? Setuju? Apa kata suatu hari nanti manusia dapat buktikan Al-Quran itu tidak layak jadi kalam Allah? Apa kata? Dan dia bagi ayat dalam Quran dan mereka buktikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, adakah kita akan kekal dalam Islam ataupun akan tinggalkan agama Islam kalau terbukti? Boleh faham tak? Kalau saya bagi satu, mungkin muslimin muslimat di sini kalau tak dapat jawapan tak akan balik dulu. Tapi hari ini saya skip lah. Saya bahagian ini saya tak bincang sebab nak ringkas dan padatkan, maka saya tetepikan bahagian ini. Sebabnya bahagian ini sangat penting. Sebab kalau kita baca pergi internet, baca buku-buku daripada Eropah, banyak mereka cuba membuktikan Quran itu bukan kalam Allah. Tapi jawapan tu kita tahu tidak? Okey. So ini sebagai contoh. Hari ini umat Islam secara umum dia percaya Al-Quran itu daripada Allah. Percaya. Boleh bezakan tak percaya dengan beriman? Boleh bezakan tak perkataan ini? I believe Quran itu daripada Allah. I believe. Ataupun kita beriman. Mana satu yang lebih tepat? Beriman maksudnya kita percaya dan kita boleh buktikan. Kita beriman kan kita percaya sekarang. Secara umumnya, setuju ke tak setuju, majoriti umat Islam secara umumnya hanya buat andaian saja. Quran itu daripada Allah. Macam agama lain pun sama juga. Tanya orang Kristian, you percaya ke Bible tu? Yes, saya percaya Bible ni daripada Tuhan. Boleh bukti tak? Tak boleh. Orang Kristian pun buat andaian. Tanya orang Hindu, oh kita percaya Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, Sam Veda, semua daripada Tuhan. Boleh buktikan tak? Tak boleh.
secara umumnya semua agama penganutnya hanya buat andaian saja. Dan kalau kita tengok amalan mereka, amalan mereka berdasarkan ilmu ke, ataupun majoritinya berdasarkan ikut-ikutan saja. Apa orang kata, diikut. Apa orang buat, diikut. Ataupun amalannya berdasarkan ilmu. Ikut-ikutan setuju tak? Secara umum tu. Maksudnya amalan pun buta tuli, bukan kefahaman, hanya ikut-ikutan saja. Nah, ini berlaku kepada semua agama, bukan saja agama Islam. Nah, membuktikan Quran itu benar-benar daripada Allah adalah akidah. Sebab kehidupan kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita tak dapat buktikan, macam mana kita boleh beriman? Kadang-kadang saya rasa pelik. Okey, macam mana kita boleh buktikan? Secara ringkasnya, ada dua langkah. Dua langkah untuk membuktikan Quran itu benar-benar daripada Allah. Langkah pertama, buktikan dulu Al-Quran yang kita baca hari ini, maksud saya bukan bahasa Melayunya, bahasa Arab yang asalnya, yang original itu bahasa Arab, tidak pernah melalui pengubahsuaian. Maksud saya, Al-Quran yang kita baca hari ini sama dengan Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, sama. Tidak pernah melalui pengubahsuaian, termasuk setitik pun. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita kena buat proses penyingkiran pengarang yang tidak layak jadi pengarang Quran. Hari ini tuduhan banyak kan. Dia kata Quran itu ditulis oleh sekian. Macam mana kita boleh buktikan mereka ini tidak layak, hanya Allah yang layak? So kita kena buat proses penyingkiran pengarang yang tidak layak. So dua langkah ini kita boleh buktikan kepada bukan saja umat Islam, termasuk orang bukan Islam, bahawa Quran itu benar-benar daripada Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pernah tak kawan-kawan bukan Islam kita tanya kita soalan ini? Kenapa muslimin muslimat memilih agama Islam? Apa yang cantik dalam agama Islam yang menarik kamu? Kalau orang tanya soalan begini, macam mana kita dah jawab? Kacau. Tetapi sebagai seorang mukallaf, seorang mu'alaf, mukallaf, ramai orang bukan Islam tanya kepada saya, kenapa ya Bernali, kenapa kamu pilih agama ini? Apa yang cantik dalam agama ini? Bagi saya, tajuk hari ini adalah jawapan saya kepada mereka. Saya buktikan Al-Quran itu adalah benar-benar daripada Allah. Ini secara terus terang kata kepada mereka, kitab-kitab lain, agama-agama lain itu bukan daripada Allah. Secara indirect. So mereka terpaksa terima kebenaran dalam Islam. Quran itu benar-benar daripada Allah. Okey, dua langkah. Boleh tak? Saya rasa saya tak nak bagi ceramah kot. Buat ceramah ni mungkin dengar-dengar penat. Apa kata kita bincang? Mungkin boleh tahu setakat ini kita masih ingat lagi tak apa yang kita belajar dulu-dulu. Okay, proses langkah yang pertama, buktikan Quran itu yang kita beriman tidak pernah melalui pengubahsuaian. Okay. Pertama, Al-Quran adalah wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Quran yang diturunkan ini kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka masa 1 hari ke, ataupun jangka masa 23 tahun. 23 tahun. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini dalam bahasa apa? Saya buat cara perbualannya supaya banyak boleh terlibat. Bahasa apa?
Arab. Logat apa? Tak pasti. Tak tahu. Zaman Nabi Muhammad SAW, Quran dibaca dalam 7 logat. Tapi logat yang diturunkan kepada baginda tu, logat apa? Quraisy. Kenapa Quraisy? Sebab baginda dia suku kaum Quraisy. Takkan diturun dalam logat lain. Macam mana baginda nak baca? So turun dalam logat Quraisy. Dan Quran yang diturunkan kepada baginda melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Dan ayat-ayat yang diturunkan setiap kali ada yang pendek, kadang-kadang satu sentence saja, tetapi kadang-kadang satu surah yang panjang. Betul ke tidak? Dan setiap kali baginda terima wahyu, baginda akan sampaikan wahyu itu kepada para sahabat bulat-bulat. Faham tak maksud saya? Bulat-bulat. Saya gunakan bahasa kata-kata orang-orang Melaka ni. Bulat-bulat. Faham tak bulat-bulat? Artinya apa yang malaikat Jibril alaihissalam sampai kepada Rasulullah SAW, baginda akan sampaikan ke semuanya. Dia tidak akan tinggalkan satu perkataan pun, termasuklah perkataan kul. Bila perkataan disampaikan kepada baginda, sepatutnya baginda tak payah sampaikan perkataan itu. Katakanlah dia pun sampaikan kepada sahabat perkataan kul. Itu maksudnya bulat-bulat. Okey. Bila baginda terima wahyu, baginda akan sampaikan mula-mula baginda sendiri akan hafal, dan baginda akan sampaikan kepada para sahabat. Dan para sahabat semua yang ada, mereka akan hafal. Siapakah di kalangan para sahabat yang menghafal keseluruhan Quran? Nama: Zaid ibnu Thabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abu Zaid. So ini di kalangan para sahabat yang menghafal keseluruhan Al-Quran. Okay, mereka hafal keseluruhan Al-Quran. Nah, setiap kali bila mereka hafal, baginda suruh mereka buat apa? Baginda perintahkan mereka berlatih apa yang mereka hafal dalam solat. Macam tadi kita ada imam, okey, semasa solat semua akan baca Al-Fatihah, betul? Kemudian imam akan baca surat ayat-ayat Al-Quran secara rawaan. Okey. So sama juga para sahabat dulu, bila mereka nak hafal, Nabi suruh mereka praktis dalam solat. Dalam solat kan 5 waktu: Zuhur, Maghrib, Isya. Imam akan baca kuat, betul tak? Dan sekiranya imam salah baca, makmum boleh betulkan tak? Atau terlupa? Boleh kan? Kenapa boleh? Sebab semua para sahabat yang datang semua hafal yang sama. Dan kadang-kadang makmum yang salah hafal, bila dengar imam baca, baru teringat silap pula hafal. Sebab tu dalam solat ini mereka dapat berlatih apa yang mereka hafal. Itu pertama. Kedua, mereka berlatih apa yang mereka hafal dalam solat tarawih. Sekarang dah bulan puasa kan, setiap masjid zaman Nabi Muhammad SAW hingga hari ini, masjid yang besar, mereka akan baca keseluruhan Al-Quran. Quran ada berapa tusuk? 30. Solat tarawih biasanya 30 malam, maka setiap malam 1 tusuk. So kalau kita lihat daripada setiap negara di dunia ini, masjid besar akan baca keseluruhan Al-Quran dalam solat tarawih. Mereka juga berlatih dalam solat tarawih. Okey, apa yang mereka hafal. Dan pada tahun yang terakhir, ini saya pendekkan cerita ya, pada tahun yang terakhir